Mari kita bersama-sama berdoa. 让我们一起来祷告。 Kami rindu memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, ya Tuhan. 主啊，我们希望在我们的生命中来荣耀你。 Oleh sebab itu, Engkau pakai hidup kami menjadi alat di tangan-Mu. 求神你使我们成为你合用的器皿。 Hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. 今天我们已经预备好要聆听你的话语。 Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 我们渴慕你各自的对我们每一个人说话。 Engkau menjawab setiap pergumulan demi pergumulan kami. 你回应我们每一个的挣扎纠结。 Biarlah firman-Mu yang hidup juga menuntun mengarahkan kami untuk melangkah seturut dengan apa yang Kau inginkan. 让你的话语带领我们行走你所要我们的道路。 Berkati kedua hamba-Mu maupun setiap kami semua yang mendengarkan, kami sama-sama tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. 帮助你的仆人以及每一个听的人，每一个人都能够降服在你的面前。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 我们祷告乃是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 让我们一起来读我们今天的经文，就是马太福音21章第1到11节。 Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 马太福音第21章1到11节。 Kalau saudara sudah mendapatkannya di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian ataupun di handphone, Musa akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. 就是你找着了，我们一起读，用印尼文读。 Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. 读经到此。 Saudara, pada tahun 44 sebelum Masehi ada sebuah tragedi besar terjadi di dalam kekaisaran Romawi. 在公元前有一件很巨大的事情发生在罗马帝国。 Julius Caesar digulingkan oleh 60 orang konspirator yang memberontak. Julius 凯撒被人刺杀了，就已经有60个的谋害者。 Nah, saudara, dalam pemberontakan ini yang menariknya adalah saudara bahwa yang menggulingkan Caesar adalah orang terdekatnya. 在这个叛乱中，这个刺杀这个
就凯撒的人是他的最亲的朋友。 Seseorang yang menikam dia, membunuh dia adalah seorang yang sangat amat dekat dengan dia. 一个跟他非常亲密的朋友在要谋杀他， Ya, ini bernama Marcus Junius Brutus. 他名字就是 Marcus。 Saudara, siapa sih Marcus Junius Brutus? 这个 Marcus 是谁呢？ Beliau adalah salah satu jenderal terbaik yang dimiliki oleh Julius Caesar. 他就是这个 Julius 凯撒的一个军官。 Bukan hanya itu, saudara, tetapi beliau digadang-gadang, ya, orang banyak menyampaikan bahwa beliau adalah anak emas daripada Julius Caesar. 大家都说他是这个凯撒的亲信。 Nah, tentu saja saudara, sebagai orang terdekat, dia menjadi orang kepercayaan Julius Caesar. 他是他最亲近的人，也最信任的人。 Dia juga sering mendengarkan mimpi-mimpi daripada Julius Caesar yang disampaikan untuk masa depan negara Romawi. 他也常常听这个凯撒讲他的梦想和前途。 Maka pada waktu pemberontakan itu terjadi, saudara, William Shakespeare dia mengatakan, Julius Caesar mengatakan kalimat terakhir. 在这个叛乱当中，这个凯撒讲了最后的一句话， Yang artinya, saudara, kalimat ini, kamu juga Brutus. 你也是吗 ，Brutus？ Saudara, kalimat ini sebuah kalimat keterkagetan Caesar terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. 这是凯撒侧经的一句话。 Dia tidak percaya, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa sahabat karibnya yang makan bersama-sama dengan dia menikam dia. 他难以置信，一个他最亲密的朋友，与他同坐用餐的人，今天却刺杀他。 Bukan hanya kaget, dia pun kecewa dengan kejadian itu. 不单是震惊，他也还绝望。 Tapi apa boleh buat, saudara, pisau yang menikam itu kemudian menjatuhkan Caesar dan akhirnya Julius Caesar mati di sana. 而最后这一把刀就刺向他了。 Saudara, kalau seandainya Julius Caesar tahu bahwa sahabatnya ini akan mengkhianati dia, kira-kira sahabatnya masih jalan bersama dengan dia nggak, saudara? 若是这个凯撒知道他的这个密友要谋害他，是否他的这个密友能跟他在一起行走吗？ Saudara, saya percaya Julius Caesar akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyingkirkan sahabatnya ini. 我深信凯撒一定用尽办法把他除掉。 Kalau Julius Caesar tahu bahwa persidangan Senat yang dilakukan di Pompei itu adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahannya, maka dia nggak mau pergi ke sana. 如果他知道哪一次的国会就是为了要叛乱、要推翻他的时候，他一定不出席。 Saudara, kenyataannya Julius Caesar tidak tahu bahwa ujung daripada pertemuan itu adalah kematiannya sendiri. 但事实上，凯撒完全不知道这个故事的这个的结局就是这样要推翻他。 Karena dia tidak tahu bahwa ujungnya dia akan mati di tangan sahabatnya sendiri, maka dia tetap pergi ke pertemuan Senat dan kemudian dia mengetahui fakta yang menyakitkan itu. 因为就是不知道，所以他仍然去了参加那个国会。 Saudara, kisah Julius Caesar berbeda sekali dengan kisah yang barusan kita baca. 刚才这个凯撒的故事跟我们刚才读的经文是完全相 Pada 反 waktu 的。 saudara kita membaca Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus sadar betul apa yang akan dia hadapi di sana. 当耶稣要进入耶路撒冷的时候，他完全知道将要发生的事。 Pada waktu dia melihat orang-orang memuji-muji dia, dia tahu betul apa yang akan terjadi di dalam minggu itu. 当大家就在欢呼称赞他的时候，他知道将要发生什么。 Orang-orang yang hari ini memuji-muji dia, minggu itu juga akan berbalik melawan dia. 那赞美他的人，在哪一个星期里面就要翻转来攻击他。 Bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia, murid-muridnya, 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan dia pun dalam minggu itu akan mengkhianati dia. 与他在一起3年半的学生们，也在那个一星期里就要背叛他了。 Para imam-imam, seorang yang
kemudian menjadi pemimpin-pemimpin rohani akan melakukan tindakan yang begitu mengerikan dan tidak manusiawi terhadap dia. 然后那些祭司长们，他们要残暴无人性的对待他。 Tentara-tentara Romawi yang dengan kasar memperlakukan dia, menyiksanya, bahkan menyalibkan dia. 那罗马兵丁将要粗鲁的对他、残暴的对他、侮辱他、虐待他。 Saudara, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. 他也知道将要发生的事情， Tapi apakah Yesus mundur? 但是他退缩吗？ Apakah Yesus menghindar? 他能够逃避吗？ Saudara, waktu kita membaca bagian firman Tuhan tadi, kita sadari Yesus tidak menghindari penderitaan, tapi justru dia malah bergerak maju. 当我们读那一段经文的时候，我们看到耶稣不但没有退缩，他反而勇往直前， Karena dia mengasihi kita. 因为他爱我们。 Kasih yang seperti apa sih? 他的爱是怎么样的爱呢？ Saudara, setidaknya ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara dari bagian firman Tuhan saat ini. 我要向大家分享3个特征的爱。 Saudara, kasih yang dimiliki oleh Kristus adalah kasih yang memilih. 耶稣的爱是选择的爱。 Saudara, seorang arsitek tidak mungkin membangun rumah dengan asal-asalan, betul? 一个工程师一定不是随随便便的来建房子。 Seorang arsitek pasti akan merancang dengan sangat detail rumah yang akan dia bangun. 他会精心设计他所要建的房子， Bagaimana ukurannya, bagaimana materialnya, dan segala macamnya. 它的尺寸、它的材料等等一切。 Apakah setelah selesai dia menggambar, selesai sampai di situ? 他设计好了，他就停在那儿吗？ Saudara, seorang arsitek yang baik, dia akan memastikan bahwa kontraktor membangun rumah itu sesuai dengan blueprint yang dia sudah buat. 好的工程师，他一定要去确定那承包商是否能够按照这个蓝图来建立。 Saudara, demikian pula dengan Kristus. 耶稣也是如此。 Saudara, kalau ada orang yang berpikir bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah ketidaksengajaan, itu adalah kekeliruan. 若有人认为耶稣的被钉是一个意外，那是大错特错。 Saudara, perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem sudah ada di dalam rancangan Allah. 耶稣进入这个耶路撒冷是在神的计划之下， Bahkan setiap detailnya Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya. 而每一个细节，耶稣也告诉了他的门徒。 Bagaimana sampai kemudian Yesus menyuruh kedua muridnya mengambil keledai dan sebagainya macamnya, saudara. 甚至他如何去吩咐他的2个学生去取那个距离。 Jadi masuk ke Yerusalem bukan karena kebetulan. 但是进入这个耶路撒冷，并不是一个偶然的， Tapi Kristus sudah merancangkan itu semua. 而是基督已经策划了。 Saudara, dari sini kita melihat bahwa kasih Kristus itu bukan kasih reaktif. 基督的爱并不是一个回应的爱。 Kalau kamu mengasihi saya, maka saya mengasihi kamu. Itu namanya reaktif. 你爱我，我就爱你，那是回应的爱。 Kalau kamu memberikan barang kepada saya, maka saya akan memberikan barang kepada kamu. Itulah reaktif. 因为你送我东西，我就送你东西，那是回应。 Kalau kamu menghormati saya, maka saya menghormati kamu. Itu reaktif, 你 saudara. 尊重我，我也尊重你，那就是反应的爱。 Kasih yang reaktif adalah kasih yang menunggu orang lain bergerak dulu. 反应的爱就是被动的，让别人先主动， Itu bukan kasih Yesus. 这不是耶稣的爱。 Saudara, Yesus kasihnya adalah kasih yang memutuskan. 耶稣的爱是选择的， Kasih yang memilih. 他选择决定， Bukan kasih yang merupakan hasil daripada sebuah kecelakaan. 并不是一个偶然意外的， Karena nggak ada pilihan lain, karena terlanjur, ya sudah terpaksa mengasihi. 因为别无选择，那不得不就去爱他。 Hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sering kali ngomong, ya bagaimana, saya lahir ada di keluarga yang begini, bagaimana lagi, ya udah terpaksa lah. 有人说，我就是出生在这样的家庭，那不得不我要去爱他们。 Ya bagaimana ya, pasangan saya kayak begitu, nggak bisa diretur, ya udahlah terpaksa saya mengasihi. 也没有办法，我的配偶就是这样，不能去管理，那我就不得不的去爱他。
Bagaimana ya, anak-anak kan saya nggak bisa pilih anak-anak seperti apa yang dilahirkan. Yang lahirnya kayak gitu, ya sudahlah terpaksa saya kasihi. 孩子我也不能去选择，生下来孩子就是这样，那我就不得不的去接纳他。 Saudara, kasih Yesus bukan kasih yang terjadi karena kecelakaan atau keterpaksaan. 耶稣的爱并不是勉强的，而是不得已的， Tapi kasihnya adalah kasih yang secara proaktif dia memilih. 而是他主动的他去选择。 Sekalipun dia tahu ada pengkhianatan, ada penyiksaan, ada penghinaan, ada penyalipan di sana, dia memilih jalan itu. 虽然他知道在里面有背叛、侮辱、虐待和十字架，但是他仍然选择。 Saudara, kasih yang sejati bukanlah sekedar perasaan, tapi sebuah keputusan. 真正的爱并不是一个感觉，而是一个决定。 Saudara, Kristus memutuskan memilih salib karena dia mengasihi kita semua. 基督选择了这个十字架，是因为爱我们大家。 Saudara, mengasihi berarti memilih. 爱就是选择， Memilih untuk mengampuni sekalipun menyakitkan. 选择去爱，虽然疼痛； Memilih untuk tetap peduli sekalipun tidak ada yang memperhatikan. 选择去宽心，虽然不被关心； Memilih untuk tetap setia sekalipun godaan dan tantangan datang menggoda. 选择忠诚，虽然很多的诱惑摆在面前。 Saudara, bagaimana dengan kasih kita? 那我们是如何的呢？ Adakah kita hari ini mengasihi hanya karena merupakan reaksi dari orang lain mengasihi kita? 今天我们的爱是回应别人对我们的爱吗？ Adakah kita mengasihi hanya karena terpaksa? 我们的爱是不得已的吗？ Mari kita belajar meneladani kasih Kristus, kasih yang memilih. 让我们来学习基督的爱，就是选择的爱。 Saudara, yang kedua, kasih yang Kristus miliki adalah kasih yang merendah. 第二，耶稣的爱是谦卑的爱。 Saudara, ada perbedaan yang sangat mencolok antara kuda dengan keledai. 这个马与这个驴有很大的相反的特色。 Saudara, kuda seringkali digambarkan sebagai sebuah semangat, kekuatan, ketangguhan, kebebasan, kecepatan. Betul? 马被形容为活力、能力、坚韧、自由和速度。 Maka beberapa orang suka pajang lukisan kuda di rumahnya. 因此，很多人喜欢把马摆在家里。 Nggak boleh salah, kudanya harusnya masuk, bukan keluar. 不要错了，那个马是向后面，不是向前。 Tapi beda dengan keledai, saudara. 那这个驴驹呢？ Saudara, keledai seringkali digambarkan sebagai kerendahan hati, kesabaran, ketekunan, kerja keras. 它被象征为谦卑、耐心、殷勤、刻苦。 Walaupun bagus, tapi nggak ada orang pasang lukisan keledai di rumahnya. 虽然很好，但是没有人把他的照片摆设在家里。 Bapak-bapak akan sangat senang mengoleksi mobil-mobil yang berlogo kuda, betul? 先生们很喜欢他去有这样的一辆车，就是有马象征的车。 Kalau salah satu ada di sini yang nongkrong di rumah kita, rasanya wah agak lain ya. 只要有这个牌子的车，那我们会感受到。 Ceritanya pun beda kita, saudara. Ya. Saudara, kuda digambarkan sebagai kekuatan, ketangguhan. 马代表着坚韧。 Saudara, umumnya para pemimpin-pemimpin itu senang menggunakan kuda karena itu sebuah simbol daripada kehebatan. 所以领袖们喜欢用马，因为它是象征着权力。 Saudara, kalau Yesus adalah raja, seharusnya Yesus datang masuk ke Yerusalem menggunakan kuda. 就耶稣是王，他是应该骑着这个马进入。 Tetapi justru Alkitab menggambarkan dengan cara yang berbeda, Yesus justru masuk ke Yerusalem dengan menggunakan keledai. 圣经里却记载，耶稣骑着驴驹进入。 Saudara, kenapa sih Yesus menggunakan keledai? 为什么耶稣要骑这个驴驹呢？ Saudara, Yesus tidak mau mempertontonkan kekuasaan, kehebatannya supaya orang memuji-muji dan meninggikan dia. Bukan.
因为他不要炫耀他的权力和能力，叫别人去称赞他，并不是这样。 Yesus tidak membutuhkan validasi dari semua orang bahwa dia adalah hebat, bahwa dia adalah kuat dan berjaya. Bukan, saudara. 他不需要向大家被人认同他是一个有权有势的人。 Yesus justru dengan terang-terangan menyampaikan agenda pribadinya kepada banyak orang dengan menggunakan keledai. 他公然的向大家展示，他是骑着驴驹进入。 Saudara, orang-orang pada waktu itu sudah lelah dengan yang namanya penjajahan. 那时候的人，他们对这个被统治非常的疲乏了。 Mereka capek dijajah oleh bangsa Romawi dan juga bangsanya sendiri. 他们是被这个罗马帝国和自己的民族所统治，感到非常的疲惫了。 Belum lagi angka kemiskinan semakin tahun semakin meningkat di sana. 他们每一年不如一年的贫困， Kelaparan terjadi di mana-mana. 到处面对心荒。 Maka pada waktu mereka melihat Yesus 当他们看到耶稣的时候， yang bisa kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit, 能够医治生病的人， yang bisa membangkitkan orang yang mati, 能使人复活， yang bisa kemudian memberi makan begitu banyak orang, 也给这么多人吃饭吃饱的。 saudara, mereka melihat ini bisa kita jadikan raja. 他们认为这一个能使我们把他能够代他为王， Maka mereka berupaya untuk menjadikan Yesus seperti agenda mereka. 因此他们把耶稣当作他们所要的议程。 Tetapi saudara, Yesus tidak tergoda untuk jatuh kepada agenda mereka. 但是耶稣没有被他们的议程所诱惑， Maka dia berkata, anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. 他说：“人子来是服侍人，并不是被服侍。 Anak manusia datang mencari yang terhilang. 人子来是要找世上的人， Anak manusia datang untuk menyembuhkan yang sakit, bukan yang sehat. 人子来是要医病痛的人，不是健康的人。 Anak manusia datang untuk merangkul dan membawa yang terbuang mengalami kembali balutan kasih Bapa. 人子来是要拥抱他们，带回到神的面前。 Saudara, inilah kasih yang Yesus berikan. 这就是耶稣所赐给我们的爱， Kasih yang tidak meninggikan diri tetapi justru merendahkan hati. 这样的爱是不是至高的爱，而是谦卑虚己的爱， Mengasihi tanpa gengsi. 毫不顾面子的去爱， Melayani tanpa ingin dipuji. 侍奉当被期待、被称赞， Bahkan rela turun untuk orang lain. 甚至情愿为别人放下身段。 Saudara, bayangkan kalau hari ini ada orang yang begitu sangat berkuasa ada di tengah-tengah kita. 我们想象着一个有权势的人在我们当中， Dia tidak mencari pujian, 他并没有寻找别人称赞， tetapi orang itu justru duduk di sebelah kita dan kemudian mendengarkan segala seruan kelelahan kita. 若是他坐在我们的旁边，倾心听我们诉苦的话， Dia tidak menjaga jarak, dia justru mendekat kepada kita. 他没有与我们保持距离，反而亲近我们。 Seraya dia datang dan berkata kepada kita, aku mengasihimu. 然后他说：“我来，我爱你。 Saudara, itulah yang Yesus lakukan. ”这就是耶稣所做的。 Kasih yang kemudian merendah. 谦卑的爱， Sekalipun dia menciptakan alam semesta, tapi dia mencari kita yang kecil debu semata. 他是创造宇宙万物的人，他却成为一个渺小的形象。 Yang ketiga, saudara, 第三， kasih yang Yesus miliki adalah kasih yang bertahan. 耶稣的爱是坚持的爱。 Saudara, pada waktu orang-orang berseru, Hosana, Hosana, kepada Yesus yang berjalan di depan mereka. 当大家欢呼着耶稣喊着ho沙那的时候， Saudara, apakah mereka sungguh-sungguh mengerti siapa Yesus? 他们其实完全没有真正的认识耶稣。 Saudara, jujur sekali bahwa mereka tidak mengerti, tidak mengenal Yesus.
坦白说，他们没有完全的认识耶稣， Saudara, pujian mereka lebih bersifat emosional dan sementara saja. 他们只不过是情绪化和是暂时的。 Kita membaca di dalam ayat 11, mereka keliru menjawab. Memang betul Yesus adalah nabi dari Nazaret, tapi mereka keliru besar tentang Yesus. 虽然耶稣是从哪撒勒来的，但是他们却有错误了。 Dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Mesias yang dijanjikan. 他不单只是先知，他是弥赛亚。 Saudara, Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh kemudian mengasihi kita tanpa batas. 耶稣是毫无限量的爱我们的神。 Saudara, pujian tidak menjadikan Yesus kemudian tinggi hati. 那些赞美没有使耶稣感到骄傲， Karena dia tahu pujian manusia begitu sementara. 因为他知道人们的赞美是暂时的。 Orang-orang yang hari itu memuji-muji, meninggikan Yesus yang datang, justru orang-orang yang juga sama kemudian menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. 那一天开口称赞他的人，也是在几天后，也是同样的口在呼喊着钉他十字架。 Kenapa sih mereka bisa sampai berubah? 为什么他们会如此的翻转呢？ Karena di dalam minggu itu setelah Yesus masuk ke Yerusalem, ternyata Yesus tidak seperti yang mereka bayangkan. 为什么呢？因为当耶稣进入了耶路撒冷，原来他们所想象的耶稣，原来耶稣并不如他们所想象的。 Yesus tidak melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Romawi. 耶稣没有来去反抗这个凯撒。 Justru yang terjadi selanjutnya kalau saudara membaca dalam Injil Matius, Yesus justru menunggang balikan para pedagang di dalam bait Allah. 我们可以看到耶稣是推翻那些做买卖的人的桌子。 Yesus kemudian dengan terang-terangan menegur para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu yang keliru di dalam pengajaran mereka. 耶稣大胆的去斥责那些宗教的领袖。 Bahkan Yesus mengajarkan agar setiap orang-orang menunaikan kewajiban mereka kepada pemerintah dengan membayar pajak kepada pemerintah, tetapi juga memberikan persembahan kepada Allah. 甚至耶稣提醒他们要交税利，并且奉献给上帝。 Saudara, Yesus berbeda dengan apa yang mereka inginkan. 他们所要的耶稣与设计的耶稣是不相同的。 Ditambah lagi kemudian para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu yang menghembuskan berita-berita yang palsu tentang Yesus. 然后很多的宗教领袖，他们给耶稣一个很多的话，向大家说出耶稣的谎言。 Maka opini publik pada waktu itu berbalik dari memuji Yesus menjadi melawan Yesus. 因此，众人的观点已经改变了，从赞美变成了攻击。 Itu sebabnya saudara pada waktu Pilatus menawarkan, siapa yang mau dibebaskan? Barabaskah atau Yesus? Apa jawaban mereka? Mereka meminta Barabas, seorang penjahat kelas kakap. 当比拉多问他们要设法巴拉巴还是耶稣的时候，他们愿意选择巴拉巴，是一个大匪徒。 Saudara, dalam sepanjang minggu ke depan, ketika kita memperingati Jumat Agung, kita juga akan mengingat akan segala kesengsaraan yang Yesus terima. 在这个星期里，我们要纪念到耶稣所受的痛苦。 Tapi apakah kasih Tuhan Yesus berubah? 是否耶稣已经改变了吗？ Kasihnya tidak berubah sekalipun respon manusia berubah. 耶稣的爱从不改变，虽然别人的反应已经改变了。 Dia tetap mengasihi kita dan menunaikan tugas misinya di atas kayu salib. 他仍然爱我们，来完成他在十字架上的使命。 Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya di gerbang Yerusalem. 耶稣并没有停止在耶路撒冷的门口。 Tuhan Yesus tidak berhenti pada waktu orang-orang memuji-muji Dia. 当大家在欢呼他的时候，他没有停止脚步。 Bahkan ketika orang tidak lagi memuji, justru malah menghujat dan bahkan menginginkan kematiannya, Dia tidak berhenti berjalan
dia tetap fokus kepada salib itu. 虽然大家都在攻击他，要钉他的时候，他仍然没有停止在那儿。 Dia tahu paku-paku itu sangat tajam. 他知道那个钉子非常的尖痛， Dia tahu kayu salib itu begitu kasar. 他知道十字架是何等的粗糙， Dia tahu kesepian yang amat sangat di atas salib itu. 他知道在十字架上是何等的孤单， Namun dia tetap melangkah ke sana. 他仍然跨步前进。 Untuk siapa? 为了谁呢？ Untuk kita. 为了我们， Untuk dosa-dosa kita. 为了我们的罪， Untuk segala kegagalan kita. 为了我们一切的失败， Untuk segala hati yang jauh daripadanya. 为了一切远离神的心。 Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang pernah menjauh daripada Tuhan. 在我们当中，也许今天我们已经远离了上帝， Kita salah paham terhadap kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们对这个爱有所误解。 Kita pernah mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. 在我们的生命中，我们常常令神失望。 Kita pernah hidup sesuka hati kita. 我们的生活随心所欲， Tetapi saudara, saya mau katakan, kasih Tuhan tetap sama sekalipun responmu berubah. 但是我要告诉你们，神的爱依然相同，虽然你的反应已经在变了。 Kalau hari ini ada di antara kita yang datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa mungkin Tuhan rasanya udah gak mau lagi sama saya karena saya sudah begitu jatuh sangat dalam. 也许有时我们不敢来到神的面前，我们觉得我们坠入到很深了，神不要我们了。 Saudara Musa mengajak setiap kita, mari kita melihat kepada salib Kristus. 让我邀请大家，让我们来看作这个十字架。 Kalau engkau merasa dirimu sudah tidak berharga lagi, lihat kepada salib Kristus. 若你觉得你自己已经没有价值的时候，你就注视十字架。 Tuhan tahu segalanya tentang kita. 神知道我们一切的光景， Tuhan tahu segala kegagalan demi kegagalan kita. 神知道我们一次又一次的失败， Tuhan tahu segala kekecewaan, kemarahan, kepahitan dalam hati kita. 神知道我们心里的绝望，我们的怒气，我们的苦毒。 Tuhan tahu setiap luka-luka yang ada di dalam hatimu. 神也知道在你心中的一切创伤。 Tuhan tahu setiap dosa yang membelenggu engkau. 上帝也知道在捆绑着你里面的罪恶， Dia tetap datang dan mengasihi kita. 但是他依然的到来爱我们。 Kasihnya dinyatakan di atas salib. 他的爱在十字架上彰显出来了。 Dan hari ini di Minggu Palem, kasih itu juga dinyatakan buat saudara dan saya. 在今天，他向你我展示出来。 Maukah engkau kembali kepada Dia? 你要回转到神的爱吗？ Maukah engkau kembali merasakan kasih-Nya yang besar? 你要回找去来感受到他的大爱吗？ Mari kita tundukkan kepala kita. 让我们一起祷告。 Seberapa jauh engkau sudah melangkah daripada Tuhan? 我们远离了神有多远呢？ Sudah berapa jauh kehidupan kerohanianmu menjadi dingin? 你在生命中是否已经冷淡了？ Sudah berapa lama engkau membiarkan dosa-dosa mengikatmu hari ini? 你容许那些罪恶捆绑你？ Sudah berapa lama engkau membiarkan kekecewaan, kemarahan, kepahitan menguasai hatimu? 你让这个苦毒、怒气、绝望捆绑你有多久了吗？
Hari ini Kristus tangannya terbuka di hadapan kita. 今天耶稣在我们的面前敞开他的手， Dia mau engkau melangkah mendekat kepadanya. 他要一步前行， Alami kembali kasih-Nya. 是因为他的爱， Kasih yang memulihkan hidupmu. 他拣选你的生命的爱， Kasih yang mengampuni segala dosa-dosamu. 他是饶恕你一切的罪恶， Kasih yang mampu dan sanggup mengubahkanmu menjadi pribadi yang baru di dalamnya. 他的爱能有能力使你改过自新， Datang kepada Dia. 来到神的面前。 Tuhan, berat sekali langkah kami. 主啊，我们的脚步何等的沉重， Hati kami berat karena kami terus memenuhi dengan kemarahan, kebencian terhadap sesama kami. 多少时候我们对我们周围的人心中充满着愤怒、仇 Hidup 恨。 kami semakin hari semakin jauh daripadamu ya Tuhan. 我们的生命一天比一天的更远离你。 Kami membiarkan diri kami dibelenggu oleh dosa. 我们让这个罪恶来捆绑我们。 Kami merasa kami terpojokkan, kami disisihkan, tidak dianggap oleh orang-orang. 我们感觉到我们被人遗弃，被人排斥。 Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Engkau mengasihi kami. 但是今天的话语告诉我们，你爱我们， Engkau mencari kami yang terhilang. 你寻找我们这个世上的人， Engkau mau membalut segala luka-luka kami. 你要来医治我们的伤痛， Engkau mau memulihkan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam-Mu. 你要医治我们，使我们恢复成为一个新造的人。 Oh Tuhan, kami merasa tidak layak untuk menerima semua kasih-Mu ini. 主啊，我们觉得我们不配来领受你这一切的爱， Kami hanya bisa berterima kasih karena Engkau masih mau mengasihi kami. 怎么感谢你？因为你依然爱我们， Engkau mengasihi kami dengan segala ketidaksempurnaan kami. 你用你的爱来爱我们这些没有完美的人。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢你， Biarlah semakin menjelang Jumat Agung dan Paskah kami semakin mengalami jamahan kasih-Mu yang besar itu. 当我们要进入你受难的时期，让我们更感受到你对我们的爱， Bawa kami kepada pertobatan yang sejati. 让我们真的成为一个真正的悔改的人。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua.